Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Hai semua. Kita dah live hari ni. Nampak ni kat depan kita. What's cooking today? Kita bukan cook hari ni. Yes, kita bake. Kita bake hari ni. Okay. Hai you all. Alhamdulillah, ramai yang dah masuk. Assalamualaikum semua. Okay, di Facebook ni ya. Sebelah sini Facebook ya. Yes. Facebook minta share dengan like. Yes. Rakan-rakan di Facebook, masuk aja share. Masuk aja share. Okay, minta tolong sharekan live video ni so that ramai lagi yang boleh akan tonton. Tu Farida Abu Bakar pada masuk. Hai. Okay, rakan-rakan kat Instagram pun ada tu. Aini pun dah wave dah tu. Maria Naha pun dah say hello. Hello. Okay, rakan-rakan Assalamualaikum Instagram semua. Pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jumpa lagi saya. Kita berjumpa lagi hari ini. Assalamualaikum Zaidah and Ini Bella. Rabu ke Khamis Hari ni Khamis. Khamis lah. Hari ni hari yang terakhir untuk minggu ni lah. Minggu ini ya. Okey, take note hari ni hari last untuk minggu ni. Jadi kena fokus. Hari ni baking, okey? Hari ni kita nak bake. Yes. Sudah kita dah beli oven kan minggu lepas. Yelah, dah janji kan. Dah beli oven mestilah nak tunjuk baking pula. Yes. Okay. Hai Bella and Kak Zaidah. Hai. Assalamualaikum Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Sharifah Sam. Okey, dekat Instagram pula. Keep ini. Waalaikumsalam Puan Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Okey, kita tunggu lagi sikit lagi. Sikit lagi ya. Tolong sharekan video live ni. Kejap lagi baru kita start. Hari ni kita relax, kita santai-santai sebab kita nak baking. Hari ni kita bake, kita nak bake apa? Kirakan dekat Instagram dah tahu tau kita nak bake Instagram apa. dah tahu ya. Dah, Facebook sebab yang saya belum tak tahu. title. Dekat Instagram tak tahu. Instagram. Sorry, bukan Instagram. Facebook dah tahu. Facebook Instagram dah tahu. belum Okey. tahu. Nak bake apa ni Kak Zaidah? Okey, hari ni Kak Zaidah nak bake kek ni, kek famous juga ya. Saya cakap semua dah tahulah. Red velvet cake. Yes. Ui, sedapnya. Red velvet cake dengan topping dia sekali lah, cheese topping lah. Okay, Princess Mango kata Bella semalam I text my question is lemak belacan boleh tukar pada ayam atau daging tak? Oh, I see. Sorry. We must have missed your message. Boleh ke Kak Zaidah? Dah ada soalan dah tu. Boleh jugalah, boleh. You yang nak makan kan, so it's your choice lah. Kalau ayam, you goreng dululah. Sebab kalau tidak nanti lama nak tunggu ayam tu empuk. Tekstur kuah dia lain nanti ya. So you goreng dulu. Goreng sekejap, half cook, masa masuk tu taklah lama sangat kita nak menunggu dia masak ya. Kalau tak nanti dia macam lama dia sangat, nanti you kena keep on letak air nanti ya. Nanti dia kering Lauk tu masak dia sekejap je sebenarnya. I see. Okay, hai Bella and Kak Zaidah tengah share ni. Thank you. Okay, tolong share lagi. Okay, sikit je lagi nanti kita start. Okay? Wow, nyam-nyam kan? Hari ni something different because kita boleh buat baking. As in baking selain daripada itu kan kita dah bake sardine roll. But today kita akan bake cake. Okay, rakan-rakan Instagram tak tolong sharekan video live ni. Terima kasih banyak-banyak. Bestnya, ada orang kata best tu Kak Zaidah. Yes. Sorry saya dapat baca komen saja, saya tak dapat baca nama. Kejap lagi nanti Bel akan bacakan ya. Whatever comments dan pertanyaan. Ada kata dah share dengan grup Zumba. Orang yang Zumba ni makan kek ni. Alamak ai. Cheat day. Pagi petang tak, pagi sekali Zumba, petang sekali Zumba. Baru dia boleh burn semua yang dia makan. Bella dapat resepi ni memang cheat day lah. Everyday cheat day. Macam mana? Okay, salam dari Singapore. Hai orang Singapore. Dap. Okay, alright. Dah ramai juga yang masuk. Okay. Apa kata kita start Kak Zaidah? Jom masak dengan Kak Zaidah. Jom masak. Jom baking. Jom masak dengan Kak Zaidah. Tapi kita baking. Jom baking. Okay, Kak Zaidah nak preheat oven dulu ya. Okay. Preheat berapa temperature tu Kak Zaidah? Sekejap nanti kita nak membakar, nanti kita cerita lah. Okay. Now, red velvet cake
Okey, kena salin. Ini tak boleh agak-agak ya. Red velvet cake kena salin resepinya. Okey, fokus ya. You all. Siapa yang nak tolong salinkan pun boleh. So, Ah. saya tak payah repeat banyak kali. Okey. Baju macam Sediakan. season ni lagi. Okey, untuk red velvet cake dia ya, untuk kek dia 270 grams gula caster. Ya, 270 grams gula caster, 235 grams tepung gandum, 235 grams tepung gandum, 105 grams butter, 105 grams butter, 250 grams yogurt. Ni ya, yogurt. Kak Zara pakai natural yogurt, yogurt asli. Yang macam ni lah. Ya, you nak pakai yang imported punya pun boleh jugalah, Greek yogurt ke whatever lah ya. Tapi Kak Zara guna Nestle saja ni. 250 grams yogurt, 15 grams cocoa powder, 15 grams cocoa powder, 2 biji telur saiz B ataupun A. Ya. 2 biji telur saiz B ataupun A. Now, 1 sudu teh bicarbonate of soda. 1 sudu teh bicarbonate of soda. Kita pakai pewarna merah. Pewarna merah ni you agak-agak lah, lebih kurang 1 sudu makan, 2 sudu makan. 1 sudu teh, 2 sudu teh. Terpulang kepada pewarna yang you guna ya. Okey, Kak Zara guna dekat sini juga red velvet Imalco. Lebih kurang 1 sudu makan ya, red velvet Imalco. Okey, itu saja bahan-bahan untuk kek. Saya repeat satu kali lagi. 270 grams gula caster, 235 grams tepung gandum, 105 grams butter, 250 grams yogurt, 2 biji telur, 15 grams cocoa powder, sedikit pewarna merah, lebih kurang 1 hingga 2 sudu teh pewarna merah, 1 hingga 2 sudu makan red velvet Imalco, 1 sudu teh bicarbonate of soda. Okey, kalau perempuan guna unsalted butter, perempuan kena tambah sedikit garam. About a pinch of garam lah. Ya, saya guna butter yang biasa. So, saya tak perlu letak garam. Kalau you pakai unsalted, you kena letak sedikit garam ya. Okey. Untuk dia punya cream cheese ataupun cream cheese frosting dia, kita guna 300 grams gula icing, 300 grams gula icing, 125 grams cream cheese. You boleh guna any brand cream cheese. Kak Zaidah pakai Tatura ya. Okay. 125 grams juga butter dan sedikit vanilla. Okey, kalau you pakai unsalted butter sama juga ya, you kena letak pinch of salt ya, mana secubit garam. Kak Zara guna butter yang dah ada garam ya, salted butter, so saya tak perlu letak garam lah. Okey, kita nak buat keknya dulu. Saya dah preheat oven 170 hingga 180 degrees. Terpulang kepada you punya oven masing-masing. Ya, masing-masingnya oven you, kalau you biasa bake cake, you already master your oven, you tahulah ya kepanasan macam mana untuk bakar kek. Normally 180, 170, 180. Ada oven terlalu panas, mungkin you boleh reduce to 160. Untuk bakar kek you tak boleh terlalu lama ya. Nanti kek you akan shrink, akan apa? Mengecut. Ya. So what you do is you kena biasakan dulu bakar ni. Oven ni saya guna 170. Ya. Okey. 170 degrees. Alright. Now kita mula nak membuat keknya dulu. Okey, acuan you boleh pakai kalau you nak buat 1 biji kek, you guna acuan 9 inci ataupun 8 inci. Kak Zaira pakai acu ni. Sebab saya malah nak keluarkan, saya terus buat topping dan saya terus sejukkan. Senang pun, dah terus boleh makan. Senang, terus boleh makan. Anyway, boleh buat niaga resepi ni. Boleh buat niaga kan. Ni Kak Zaida ni pun nak berniaga kan ni. Kalau macam ni saiz ni saiz apa ni Kak Zaida ni? Ni standard size lah, dia ada, tapi ada yang kecil lagi sikit. Ni saiz berapa ya? Saiz about 7
Ni 9. inci. 7 kecil ni panjang ni. Ya 88 83 ke 84 lagi lah Okay. Okey, kita akan pukul butter dulu dengan gula. Salina Sabtu kata di Singapore susah nak dapatkan red velvet Imalco. Ada. Any substitute for it? Ada. You cuba cari, mesti ada. Sebab terus yang kedai bakery ni red velvet Imalco ni baru ya. Baru ada di pasaran. I rasa Singapore advance lebih more advance ya. Dia I think dia ada, cuma you tak biasa guna. Maybe you tak dapat nak cari lah. Ada. Pelan-pelan Kalau okay. dekat Try tempat to kita search ada, I rasa dekat sana pun ada. baker lah, supplier untuk baking. Okey, kita akan beat butter dengan gula hingga dia change colour. Maksudnya dia akan jadi colour lembut ya. Ya, kita beat medium speed. Okey, di bowl yang berasingan, you kena beat telur ni. Dua biji telur. Kak Zara beat pakai tangan saja ya. I guna hand whisk. Dayan Badaya dah sharekan resepi ya. Dayan dah sharekan resepi. Thank you so much Dayang. One day I nak jumpa juga you. Okay, nanti kita meet up buat meet and greet, okay? Ya, ni I beat Kak Zara tengah pukul telur 2 biji ni. Saya tak guna whisk machine. Ya, saya pakai tangan aja lah. Sebab dia 2 biji je telur kan. So you just beat until dia you nampak dia selata lah. Zalina Zainab pada masuk dekat Instagram. Hai, Anawans pada masuk. Hello. Siti Prado kata salam Kak Zaidah and Bella, bestnya hari ni buat kek kan. Okay, so you all boleh fokus. Kak Zaidah matikan sekejap mixer. I nak scrape side dia ya, sebab adunan ni tak banyak sangat. So dia tepi dia tu tak kena ya. So kita kena make sure that semua sekali terpukul rata lah. Mariana kata lagging lah, kejap-kejap terhenti. Oh ya ke? Okay, hold on. Saya check line alright. Ramai juga yang baru masuk dekat Instagram tu tanya kita buat apa. Kita buat red velvet cake. Red velvet cake. Okay, sementara dia kembang juga. Tadi Kak Zara dah pukul 2 biji telur guna tangan ya. Okay, now kita need to put colour to the apa ni? Yogurt. Oh, dekat yogurt kita letak colouring Yogurt kan dia betul-betul. Ya, so you kena kacau dia supaya dia rata lah. Supaya dia smooth. Before you masukkan kat dalam ni lah, dalam adunan batter kita lah. Okay, harap ni you boleh dengar sambil mixer tu tengah berjalan. Zainal Arifin Hashim kata saya masih lagi buat talam nangka resepi Kak Zaidah yang saya ambil masa dengar kat RTMTV about 20 years ago. Buat dan beri kat jiran. Jiran kata memang sedap dan rare sebab tak terfikir nangka boleh buat kuih talam. Masya Allah. Boleh dah tu Kak Zaidah. Kita buat kembali. Kita buat apa? Comeback. Kita buat comeback. Comeback kan? Okay, Marita Chicks kata resepi please. Alright, kita akan postkan sekejap lagi gambar dan kita akan masukkan full recipe for you. Okay, hold on tight. Saya scrape lagi side dia ya, sebab tepinya tu masih ada yang tak terkena. Ya, sebab adunan kita agak sikit ya. So kita make sure that semua rata lah. Okay, Suri Hati tu Kijang kata kat Singapore boleh beli kat Bake Yen di Juchat. Okay, so dekat Singapore siapa yang cari boleh cari dekat area siapa yang tahu thanks for your suggestion. Saya tak tahu di Singapore ya. Okay, Fidamin Muhammad Nordin pun dah sharekan resepi. Thank you very much Fidamin. Okay, Sheila Samad salam Kak Zaidah. Saya dah cuba nasi tomato. Now Kak Zaidah lowerkan the speed.
Saya lowerkan the speed untuk saya nak masukkan telur ya. Okey, boleh kita tengok tekstur dekat Zaida? Okey. Dia agak sikit je sebab dia memang sikit pun adunannya. Okey. Jom kita Okey. tengok tekstur dia. Okey, now saya akan masukkan telur ni sambil dipukul perlahan. Medium ya, medium. Sikit-sikit ya, you pour until habis. So dah boleh tengok tekstur dia macam mana yang Kak Zaida describe tadi, dia punya keadaan gebu dia tu. Okey, harapnya you all boleh nampak tadi Bel dah buat close up tadi. Zalin Nazana kata boleh come back talam nangka Kak Zaida. Seronok dapat buat kek hari ni. Ayana Sarimak kata kat Facebook pun serentak buat live tak? Yes ada. And dekat Facebook, siapa yang ada Facebook, kalau nakkan full resepi, saya dah pinkan resepi. Sis Dayang Badaria dah tolong sharekan resepi yang kita buat tadi. Okay, Mek Pasi pun ada sharekan tu resepi di IG. Thank you so much Mek Pasi. Okay, saya bacakan Kak Zaida. 270 gram gula caster, 235 gram tepung gandum, 105 gram butter, 250 gram yogurt natural, 15 gram cocoa powder, 2 telur saiz A atau B, 1 teaspoon baking soda, setengah teaspoon pewarna merah, 1 sudu makan red velvet Imalco. Betul Betul Okey, now kita akan masukkan ni. Alright, saya pinkan. Kak Zaida akan masukkan yogurt tadi. Okay. Yang kita dah add colour ya, sebab yogurt ni dia betul-betul before you pour dekat dalam mixture butter ni, you kena kacau dia dulu. Supaya elakkan dia berketul-ketul. Supaya dia tak ketul nanti. Sheila Samad kata salam Kak Zaida, saya dah cuba nasi tomato sedap sangat. Orang ingat saya order. Alhamdulillah, thank you ya. Okay, yang lain tu dah cuba ke kita punya resepi-resepi yang lain? Okay, kita akan masukkan gula, tepung. Kak Zaida need to save ni apa ni? 1 teaspoon of this apa tadi tu? Bicarbonate of soda. Saya kena sieve lah sebab ni saya tak masukkan lagi. Okay. Okey, rakan-rakan di Facebook minta tolong sharekan video. Saya masukkan cocoa powder. Okey, Kak Zaida bila mixer tu on, mungkin Kak Zaida boleh kuatkan sikit suara. Katanya tenggelam suara Kak Zaida bila mixer on. Okey, kita masukkan cocoa powder dan kita masukkan tepung ya. Sedikit sambil you pukul perlahan mixer. Okey. Sehingga habis ya. Dan last kita akan masukkan apa ni tadi? Imalco ni tadi. Ya, red velvet Imalco. Lily Syuhada kata terima kasih Kak Zaida share resepi. Cara Kak Zaida ajar betul-betul ikhlas. Alhamdulillah. Sama-sama kita share. Hamid Jamila kata Assalamualaikum Cikgu Zaida and Bel. Waalaikumsalam. Kak Zaida nak resepi ayam masak biryani boleh? Okay, leave your suggestion, nanti kita cuba masak. Okay. Hamid Jamila kata saya dah cuba soto and rendang Padang, memang sedap. Thank you very much for the recipe. You are most welcome. Okay, sekali kek kita dah nak siap ya. Okay. Tapi you still need to stir dengan tangan lah ya.
Kena kau lipat ya, atau full balik ya. Okey. Sebab ada yang tak rata. So nampak tu. Ya, kita kena bantu sikit lah sebab kadang-kadang mixer kita tak sampai ke bawah ya. So kita kena make sure that semua ingredients dia bercampur rata. Jangan ada yang tepung dia tertinggal lah apa kan, nanti dia jadi tak cukup pula kan. Okay, so macam ni lah rupanya. Nampak tu? Look at that, nice batter. Cantik. Ya. Tengok ya, dia tak ada dia pekat lah. Ni supposed to be texture untuk kek kita lah ya. Okay. Saya tunjuk lagi sekali tekstur dia, nampak tu? Lagi sekali. Banyak kali pun tak apa. Just to make sure, okay? So that you get the perfect texture, okay? Okay, kita akan tuang ke dalam loyang dia. Okay. Zulio kata selalu saya buat fail, so boleh try guna resepi sis. Okay, try, alright? Okay? Nanti bagi tahu what's the outcome, okay? Nurija Surdamian, Assalamualaikum Kak Zaidah Ambela. Waalaikumsalam. Kalau masak nak tengok Kak Zaidah masak. Ya ke? Pelan-pelannya sayang. Berhati-hati di dapur. Garam terlupa tak garam? Ina Fendi kata Kak Zaidah nanti ajar resepi laksa Johor ya. Wah, ramai betul favourite rasa Johor. Hold on tight. Ani Muhammad kata salam Kak Zaidah Bella, resepi kek boleh kek boleh saya baru tengok. Ada tu saya dah pinkan di Facebook ya. Rakan-rakan di Instagram pun saya dah ada pinkan untuk buat kek. Okey, kejap lagi nanti kita buat frosting pula. Alright. Salin cepat. Okey. Saya dah pasti bestnya Puan Zaidah kek hari ni kan. Sedap kan. Elman Salman kata yogurt tu pengganti buttermilk ke cikgu? Cikgu, ada yang bertanya dah ni. Yogurt tu pengganti buttermilk ke? Yes. Sebab buttermilk susah nak dapat ya. Tak semua tempat ada jual buttermilk ya. Dia memang pakai buttermilk sebenarnya. Cuma Kak Zaidah rasa kalau ada yang duduk di tak semua kedai ada ya. Kalau di bandar-bandar besar baru ada buttermilk tu. Kalau kedai-kedai biasa yang tu memang normally tak ada lah ya. So kita tukar ke yogurt. Yogurt senang sikit, mana-mana pasar raya ada ya. Okay. Haji Zumat Jani kata nak suruh isteri buat lah. Isteri kat mana tu? Suruh isteri tengok sekali ni Come join. Nah ini mesti wife dah kerja, husband kerja, husband tukar salin, lepas tu record and then lepas to the wife. Good idea. Thank you so much. Okay. Now Kak Zaidah guna spray this to spray the ni. Kalau you tak nak pun tak apa ni ya. The idea untuk letak tu untuk apa Kak Zaidah? Untuk bagi dia non-stick lah non-stick ya. Okay, 2 of these kita akan letakkan kek kita. Liana Fauzi pernah masak. Assalamualaikum Kak Zaidah Ambel. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ni? Alhamdulillah. Sihat. Sharifah Sam kat Singapore ada jual di High Road kedai bakery. Okay. Jamilah Muhammad Saleh. Salam Kak Zaidah. Kalau kita gantikan caster sugar dengan granulated sugar boleh tak? Apa beza untuk kek kita? Caster sugar. You jangan pakai yang itu you kisar sendiri, tak boleh. Dia berat. Ya. You use caster sugar. Nanti caster takut sugar tak jadi pula nanti dia jadi macam manis pun lain ya. Okay. Caster sugar you can get anywhere. Even kedai mamak pun cik pun ada jual sekarang. Kan? Apa lagi? Okay. Kita dah nak siap dah ni. JB di mana nama kedai? Kedai apa tu? Dia reply to Sharifah punya komen. Okay. Assalamualaikum. Kalau guna telur saiz C berapa biji ya Kak? Ya, pakailah JB. Kalau C kan nanti takut dia kecil. Takut dia jatuh B JB. Ya boleh. Kalau nak pakai C nanti kan kalau you pakai 3 kan takut dia terlebih pula. Kan sebab dia sikit je ni satu adonan, nampak tu Mak? Mek Fasi tanya sudu makan tu tablespoon ke? Yes, tablespoon. Rohaya binti Muhammad Yatim, Red Velvet rumah aku ada jual kat mana? Dekat dia selalu dekat supplier, baker supplier dekat macam Bake with Yan, dekat mana lagi? Kedai-kedai yang jual barang-barang tu.
barang-barang kuih lah. Kan saya cakap Bake with Tian, you duduk mana saya pun tak tahu. Kan ada tempat yang tak ada Bake with Tian. Macam kat Melaka tak ada Bake with Tian. Betul. Dekat Seremban I don't know ya. Dekat Kelantan I don't know. Ada ke tak ada kan. Saya cakap Bake with Tian kan. Ya. So you saya mention kedai kuih yang ada, kedai yang jual barang-barang bakery, you cuba tanya dia. Sebab sekarang ni Red Velvet Imalco like common already. Senang nak dapat ya. Cuma saya tak tahu ada ke tak ada di kawasan you lah. Okay. So ini yang dua saya dah bagi kan dalam acuan ini. Kalau you tak nak pakai ni, you nak pakai satu tray, satu acuan yang bulat, you boleh guna 9 inci dia jadi rendah sikit, 8 inci dia jadi tinggi sikit. So you boleh potong dia ataupun you ada separate, you buat 3 layer. 3 layer of kalau you tuang dalam satu loyang, dia punya naik itu, kalau oven you tak sesuai dengan kepanasan untuk kek tu, dia akan rendah sikit tau. So untuk play safe, you beli 3 loyang, like 3 loyang 8 inci, you bahagi 3 dan you bakar. So nanti bila you nak cream dia, you just sandwichkan dia bertiga. So you tak payah potong. Okay, Nadia faham tak ni? Harapnya dapat terang penjelasan, kalau you bakar pencerahan satu loyang soalan. Bel, tunjuk Bel, saya masukkan dalam oven ni. Boleh. Just tunjuk ini aja, ya. Jika Zoda dah masukkan dalam oven ya. Okey. Boleh nampak ke? Bakar dia roughly about 45 minit. Ya, pada suhu 170, 160, 170, 180. Antara 3 ni. Ya, ni dia. Nampak you. Nampak. Okay. Takut. Alright, okay. Okay. Alright. Ada sesuatu ya, insiden di sini ya. Okay. Nur Azli Naim, saya mencari resepi rendang Riau or Padang yang ramai puji sedap, nak try this weekend. Sorry. Ada something berlaku di studio. Minta maaf ya. Okay. Alright. Kasihan. Okay, ada yang bertanya Kak Zaidah. Spray yang Kak Zaidah pakai tu spray apa? Brand apa? Brand ni. Ola. Okay. Allah Akbar. Brand Ola, this is untuk apa dia tulis ni? Non-stick cooking spray. Senang, you pakai ni, you dah tak payah pakai kertas, you dah tak payah pakai apa-apa ya. Tinggal you just letak, dia tak melekat lah on your loyang ya. Okay. Alright. Macam mana nak dapatkan resepi-resepi yang lalu? Okay, just scroll down, pergi dekat kita punya page, scroll pelan-pelan ada yang jauh dah. So you scroll down slowly, nanti you akan jumpa resepi-resepi yang sebelum-sebelum ni. Okay. Alright. Zainal Arifin Hashim kata, nak tanya sikit, Kak Zaidah ada kena-mengena kenal ke dengan Cikgu Siti Hawa masa di BBU dulu? Saya suka rempah kek lapis dia, sedap sangat. Okay, hold on Kak Zaidah tengah pergi dapur, ada ambil something dekat dapur, nanti we'll get back to your question, okay? Instructions, okay, kalau instructions untuk apa tu? Untuk resepi kita ke? Kalau resepi kita dekat sini through this live lah, kita buat from scratch, okay? Nanti kita akan savekan video live ni. Okay, Zalina Zana kata Kak JB banyak kedai jual barang-barang kuih, kan? Okay, so cari kedai di mana lokasi you, the closest to your location. Cari yang jual barang-barang baking Ana Once kata Red Velvet Imalco ada di Singapore at Bake with Yen. Buttermilk ada di Phoon Huat. Alright, okay. Alright. Ada ramai dah ni dia kata faham dah ni. Okay, harapnya pencerahan tu jelas Okay, Zainal Arifin Hashim kata nak Kak Zaidah. Dia tanya nak tanya sikit, Kak Zaidah ada kena-mengena kenal ke dengan Cikgu Siti Hawa masa di BBU dulu? Saya suka rempah kek lapis dia, sedap sangat. Saya tak kenal. Oh, iya ke? Nama pernah dengar lah, tapi personally saya tak kenal. Fredawasi Ibrahim, salam Kak Dek Bella. Boleh kasih resepi sambal goreng pengantin?
Sambal goreng pengantin tu apa tu? Entahlah tu. Nanti saya cek. Sambal tu lah, sambal daging tu. Ya, sambal jamur. I see. Okay. Ya, InsyaAllah. Nanti Kak Zaida akan tunjuk. Okay. Zainal Arifin Hashim, laksa Johor Kak Zaida memang sedap sebab ada campur ikan kurang masin dalam kuahnya tu. Oh, ya ke? Ya. Itu kita punya kelebihan kita punya kuah lah. Ya. Kalau nak sedap, yang dah ada resepi tu, nak sedap, you just tambah aja sikit kurau ikan masin. Ya, ikan masin kurau. Family saya memang letak ikan kurau tu ya, to get the smell. Itu yang kalau you makan, you cuci tangan you dengan sabun 3 kali 4 kali pun tak hilang. Itu kita punya secret lah. Tapi tak apalah, sekarang dah tak ada secret lagi. Ya, so letakkan sikit ikan kurau, sepotong ikan kurau asin bukan ikan kurau fresh. Ikan kurau masin tu you letak dalam kuah laksa you. Okay, kita tengah tunggu bowl untuk kita nak buat cream dia. Okay, saya tak boleh tunggu yang ini masak ya perempuan, sebab kalau ini masak dia makan masa dalam 45 minit hingga 1 jam. Ya, agak lama. So saya dah siapkan dulu yang ini ya. So that nanti senang untuk saya tunjuk macam mana nak buat dia itu. Tapi krim saya tunjuklah ya. Okay. Wow, favorite tu red velvet cake. Bagi resepi. Okay, saya dah pinkan resepi tu Alright. Okay, so sekarang ni kita nak buat cream cheese frosting. JK dah masuk. Kak Chef Zaida, what's the substitute for the buttermilk again please? Saya pakai yogurt. Ya, just plain yogurt. Atau kalau you nak pakai this is local yogurt. Kalau you nak pakai imported yogurt pun boleh ya, macam Greek yogurt ke whatever lah. Tapi harga dia mahal lah. Kak Zaida pakai yang local je, Nestle dari local product lah. Ya, yogurt yang ini. Just plain yogurt, jangan ada yang buah-buah tu. Jadi you kena baca tau, jangan you nampak yogurt itu beli. You kena beli yang natural ataupun dia tulis ni yogurt asli. So dia tak ada flavor, dia hanya masam lemak aje lah. Okay, now kita nak buat cream frosting dia. So kita guna cream cheese kat sini. Princess Virgo tanya, sorry to interrupt. Princess Virgo tanya, kalau tak letak spray, sapu butter boleh tak? Boleh. Tadi. Boleh. Okay. You tak sapu pun boleh yang sebenarnya. Cuma kalau kita nak keluarkan dia tu senang sikit lah ya. Okay, now kita kena beat dulu this cream cheese until dia smooth ya, until dia soft. Baru kita boleh masukkan butter dan gula icing. Tak bisa masuk lagi ni. Minta maaf ya, tadi ada sikit terperanjat. Insiden di studio. Okay, kita beat dia until dia soft aja ya, until dia mix ya, ataupun nanti dia lembut ya. Okay, cream cheese ni, tak ada pokok cream cheese saja. Lepas tu saya baru masukkan butter and then icing sugar sikit-sikit until habis. Fidamin Muhammad Nordin, Kak Zaida, ada juga saya terbaca satu resepi ni, dia guna cuka. Masakan. Apa pendapat Kak Zaida? Boleh juga. Cuka just to get the red velvet ni, dia ada masam-masam tau rasa dia. Dia ada a little bit sour. Ya, you nak pakai cuka pun boleh. Saya pun ada banyak jenis red velvet yang sebenarnya ya. Kita guna yang mana ringkas lah, yang you senang nak buat, yang you senang nak dapat barang. Ya, saya ada a few recipe for red velvet ya. Bukan ini aja. So kita pilih yang mana senang untuk you nak buat lah ya. Okay, now kita punya ni dah apa tu, dah nampak tu dia dah rata, tak perlu kembang lah ya, dia rata je. Okay. Sebab dia kan cream cheese kan macam berketul ya. Okay, so kita masukkan butter. Vanilla. Okay, kita beat lagi sampai dia kembang. Ada apa-apa yang bertanya? Harapnya you all boleh dengar suara Kak Zaida tengah walaupun mixer tengah on tu. Ain tanya
Kak Zaidah jual slice ke ni hari? Tak, saya jual satu bekas. Satu bekas RM15. Maya orchid daging rendang yang Kak Zaidah jual ada jual di Singapura tak? Kita ada masalah tak untuk nak mengantar tu, nak nge-post tu. Sebab boleh di-post, cuma harga postage sedikit mahal lah. Sekali postage. Sekali postage RM70. Ya? Sekali kita menghantar RM70 harga. Lebih mahal daripada harga rendangnya tu. Aku yang kita rasa macam berat sikit lah nak hantar ke Singapura. Saya cuba cari ejen nanti, insyaAllah ya. Okay, now bila butter kita dah rata dengan apa tadi tu, dengan cream cheese, kita masukkan gula sedikit-sedikit. Okay, jom kita tengok. Sambil kita bake. Gula icing ni you ayak dulu ya. Kalau tak ayak kan nanti dia berketul-ketul ya. Okay. Senang aja buat frosting ni. Boleh nampak Okay, kita naikkan speednya sikit to medium. Okay, kita beat until dia fluffy. Kita tunggu dia fluffy. Once dia fluffy, saya akan tunjukkan tekstur, okay? Okay, dah nak siap ya. Kita guna cream cheese. Okay, Mom. Nampak tak tu? Nampak tak? Tadi dia tu, sekarang dia dah jadi macam ada tu nampak ya, dia makin memekat. Can you see? Nampak tak? Nampak tak? Dia makin memekat ya, nampak tu? Ya, so this is where kalau you buat, dia senang for you to decor. Okay, kita tutup lah. Bila you pukul dia dah nampak macam ada ruang-ruang kosong kat dalam tu. You stop the beating lah ya. Hari ni bestnya baking. Siap ada frosting lagi. Okay, Zalina Zainal kata sambal goreng pengantin tu dari Singapura, daging, paru dan udang fresh. Mek Fasi kata daging rendang yang Kak Zaidah jual boleh tahan ke kalau tak letak dalam fridge? Ingat nak bawa travelling. Boleh. Tapi travel dalam keadaan sejuk ya. Jangan you pergi taruh dekat you punya baggage tu. Itu panas tu ya. Nanti apa-apa pun boleh mudah rosak. Hand luggage lah bawa hand carrier untuk bawa travel. Jadi dia ada, bila dia sejuk tu dia tahanlah sikit. Maritas Cakes tanya, selain dari Tatura, cream cheese yang mana bagus? Banyak brand ya. Philadelphia pun ada. Philadelphia dia agak soft. Dia lembut. Dia agak lembut sikit. Anchor dia agak keras sikit. So kalau you nak guna untuk frosting, kalau untuk yang tak bake, seeloknya you guna macam Philadelphia semua lah. Kalau for baking, you guna yang keras sikit, macam Anchor. Tatura ni untuk frosting ya. Dia kalau bake dia lembut sikit. So kalau baking, kalau untuk you nak bakar dia, seeloknya you guna macam Anchor semua lah. Dia keras sikit. Tapi sekarang ni banyak lah macam-macam brand Okay, ini kita punya cream cheese frosting kita, nampak tu? Can you see? This is the texture lah. Dia tak lembik ya, dia like this. Okay. Now Okay, so now we get ini kek yang saya dah siapkan sebelum ni. Saya bake pagi tadi. Okay, dia biasa kalau kita bakar kek dia ada slightly tinggi sikit kan. So saya cut off that thing. Saya cut yang terlebih itu. Saya cuba ambil yang bahagian tengah je, nampak tu? Ya.
Kemudian saya bakar dia di oven. Nak jadikan dia cake crumbs. Ni rupanya. Okay, ini adalah rupa Cake crumbs. Okay, dia lagi gelap lah. Dia slightly darker. Sebab you bakar dia. Ini yang saya ambil tadi, saya potong bahagian atas, saya patah-patahkan untuk kat loyang, kemudian saya masukkan di oven, ya. Lepas tu bila dia dah rangup, perempuan boleh ramas dia ataupun ketuklah dia ke, kisar ke sampai dia jadi serbuk. Okey, ni sekarang ni Kak Zaida nak buat dekor atas dia. Jaliha Hashim tanya, maaf Cikgu Zaida, what's the function of red velvet or malco for flavor or colour? Flavor. It's flavouring. Bila kita cakap malco ataupun paste, is the flavor. Dia macam concentrate lah, concentrated flavor. Dia jadikan tu. Tapi imalco dan paste dia ada colour sekali. Dia perasa dan colour together. Nur Azli Naim, saya mencari resepi rendang Riau or Padang yang ramai puji sedap, nak try this weekend. Okay, try, okay. Search je ataupun run through kita punya page. InsyaAllah jumpalah. Okay. Rafiq Ahmad tanya, ayam penyet kalau rebus dulu besok baru goreng boleh tak? Boleh juga, tapi malam lah. Kalau you nak rebus, dah rebus, sejuk, angkat, sejukkan toast dia, lepas tu simpan dalam chiller. Jangan biar kat luar, dia tak tahan juga, ya. Dia tak tahan, dia akan cepat basi juga, ya. You kena put dalam chiller. Whatever you marinate ke apa, kalau you nak buat overnight, kena put dalam chiller. Okay. So Hana AJ, senang guna yogurt daripada cuka katanya. Ada soalan, kalau Anawan tanya apple cider boleh ke chef? Saya tak pakai apple cider for my red velvet, ya. Saya pakai yogurt lah, senang. Yogurt dia creamy. Apple cider tu semua cair, ya. Nanti silat-silat air bulan, takut dia jadi tak lain. jadi resepi ni. Ya. Okey. Guna je yogurt. You can get anywhere. Simple aja. Okey, now Kak Zaida akan dekor. You terpulang macam mana you nak dekor dia, ya. Sedapnya. Wow. Kita swirl kan dia. That is one nice piping, Masya Allah. Cream cheese pula tu. Okay, Marita Kids tanya, selain dari Tatura, okay, sorry, soalan tu dah dibaca. Okay. Ayam SQ kata, yay, jap lagi boleh beli. Okay, beli lepas tu buat, alright? Kan, terliur tengok kan, Masya Allah. Memang sedap. Yum. There you so go. Kita akan ambil this thing. Tapi Kak Zaida punya ni agak terbrown sikit, ya. Yang membakar di belakang tu agak terbrown sikit. Tak apalah. Anyway, memang bila kita bake dia, kita rebake dia akan dia akan tukar colour lah sikit, ya. Slightly sebab darker. Kita nakkan dia crispy kan. Nakkan dia rangup. So terpaksalah kita bakar dia hingga sampai dia rangup. Okay. So you all boleh buat home bake. Siapa home bake ataupun yang memang tengah menjual kek, boleh tambah menu untuk hari ni dah. Actually It's a simple recipe. Actually Kak Zaida lupa satu step. Apa tu Kak Zaida? Supposed to be saya kena basahkan sikit kek ni. Bagi dia moist. Ya. So yang ni saya dah terlupa, tak apa. Yang ni kita buat. Sekejap ya. Okay. Itu another tips juga untuk today, okay? Kak Zaida, maaf tanya, rendang Padang boleh post tak? Nampak sedap je kat IG. Boleh. Kita boleh postkan rendang tu, okay? DM kita ataupun contact admin terus, Zana Arifin Hashim. Okay. Alright. Okay, hold on. Kak Zaida tengah pergi ambil barang. Ya, rakan-rakan, hold on tight. Okay, kita nak moistkan kek ni. So, Kak Zaida akan ambil juice untuk kita moistkan kek dia sebelum kita letak frosting. Okay.
The topping ni kita panggil bukan topping the cream cheese we call it frosting, okay? Kita frostkan dia dekat atas. Okay? Yang ini tak ada filling, hanya frosting sahaja. Okay, ni dia. Ya, for this Kak Zaida ambil sikit gula and then kita put air. Ya. So that what keeps the cake moist. Moist ya. Ini biasanya kita buat awal lah sirap ni kita panggil sugar syrup lah Kita so it's best to put that lah, so that it makes the cake supaya cake ni lembab sikit more lah. moist lah. Betul, especially cake yang macam ni yang ada cake yang normally ada topping ataupun frosting, kita akan senantiasa put dalam chiller. So bila you put dalam chiller, without you put this thing, without you basahkan dia, cake you akan jadi dry. Sebab itu kita basahkan dia. And for those non-Muslim, they can put something lah. Biasanya dia akan letak brandy ataupun rum pada ni lah for those non-Muslim lah. White wine. Normally dia letak rum Bukan apa ni nak membasahkan kek kita supaya bila kita simpan di peti sejuk, kek kita tidak basah. Tak kering. Tak basah. Kita memang nak basahkan dia Tengah sikit. Okay. Salman Nur kata, salam Puan Zaida and Bella, ini program memasak terbaik. Thank you for sharing. Boleh tak ajar buat lasagna? InsyaAllah. Lasagna okay, dalam hold on. tu I nak tunjuk tu texture cake yang ada yang kita moistkan dia. Kita letak syrup. Okay. Boleh nampak dengan jelas You nak buat dekor ikut you lah. Kita pulang macam mana dekor atas dia Satu resipi ni just nice untuk one cake One cake with size 8 inch. 8 inch lah. Tinggi? Tinggi dia biasa loyang standard size lah. 2.5 ataupun 3 inci tinggi dia. Betul cream cheese dia kat Zaida. Senang piping Okay. Perempuan boleh tukar lah whatever. Kalau you nak tukar cream cheese yang you dah biasa guna, terpulang Okay, done. Tabur. Kita akan tabur yang kita letak topping dengan cake crumb. Cake crumbs the same cake yang kita gunakan Kita guna the same cake cake red velvet yang atas yang biasanya kan kalau kita bakar cake ada slide yang timbul di bahagian atas tu. Yang itu you potong sikit and then you bakar dia untuk jadikan dekor atas cake kita lah. Sama Nur tanya tadi, boleh tak ajar buat lasagna? Ada insyaAllah lasagna pun dalam kita punya cuma bila tu tak tahu. Okay, Jackie tanya Chef Zaida, what's the substitute for the buttermilk again please? Okay, buttermilk. Saya pakai yogurt. Okay. Saya guna yogurt just plain yogurt. Plain yogurt untuk kita gantikan buttermilk. Kalau you jumpa buttermilk pun boleh. Tapi Kak Zaida punya resipi ni saya dah adjust to apa tu? Yogurt. Kan saya pakai, kalau you tukar tu buttermilk kan nanti takut cair buttermilk dia slightly cair sikit daripada yogurt lah. Cuma kalau you nak guna yogurt imported pun boleh. Yogurt imported dia lebih lebih lemak lah. Itulah. Tapi harga dia pun berlipat kali ganda daripada yogurt biasa ni Zainal Arifin kata kalau kat Johor buat baru boleh dapat red velvet Amalco tu kat Eng Ming Kuat, Jalan Tebrang, Sisiang di Tampung. Sekarang dah senang lah nak dapatkan benda-benda macam tu. Nur Asma Majid, apa tu Bel? Apa tu? Apa? Kenapa tu? Apa tu? Yang tadi tu. Dekat studio kau.
Kalau kita cerita pun kalau dia kita gelak mesti- Tak payah cerita lah. Cuba terperanjat je tadi. Ada benda yang sebab kita ni ada banyak yang berterbangan yang tak diulang. So Jadi kita pun pasang sudah lah pasang lilin. lilin. Jadi adalah yang terbakar. Apa yang terbakar tu biarlah yang terbakar tu biarlah yang terbakar Kita tak payah cerita apa yang terbakar. Terperanjat. Tapi kelakar jugalah. Okey. Tapi alhamdulillah semua selamat ya di studio ni. Okey. Aduh ya, kita pasang lilin dan sebenarnya lilin untuk memang untuk mengalau yang terbang-terbang lah. Ya, tak apalah. Okey, terperanjat kat Zana tadi. Huda rasa kau kata aduh terperanjat takut ingat terbakar rambut. Macam-macam yang terjadi. Oops. Okey, minta Ya, maaf. nak tunjukkan resepi yang macam-macam terjadi ya. So tak apalah ya. Bukan JK tanya Flying Roach ke na'udzubillah bukan sayang. Ada benda yang terbakar dekat studio tadi. Terkejut juga kita boleh terkejut ni okey. Puncak muka sekejap. Okay, so ni nampak tu dah siap kita punya cake. Yang dalam oven ni still kita need another berapa minit, another 10, 20, 25 minit lagi ya untuk dia cook lah. Hamidah Arsyad, salam Syed. Kenapa guna balloon whisk instead of Flat, K-beater? Sebab kita adunan kita sikit tau. Kalau you pakai K-beater dia tak sampai. Untuk nak dapatkan dia rata, memang you sepatutnya bila you beat butter dengan gula yang berat, you kena use flat beater ataupun K-beater ya. Balloon whisk hanya untuk you beat telur ataupun adunan yang ada telur yang cair ya. Cuma masalahnya kalau saya pakai flat beater, dia tak sampai. Dia nak mix tu lama ya. By the time dia nak mix tu, saya punya butter, saya punya cheese tu nanti akan melt. Sebab itu saya guna balloon whisk. And before saya guna balloon whisk, kita mesti make sure that butter kita, cream cheese kita at room temperature. Dia tak boleh pakai yang daripada fridge. Nanti you punya wire tu boleh patah. Rose ni mama nak tanya kalau nak bakar kek pakai kipas ke tak payah sebab oven saya ada kipas. Pakai je lah kipas. Yeah. Stanka Shingarova, where can I see the recipe? Kita baru cakap tadi. Ya. I Kita dah have pin. pinned the recipe right Kita there. nak scroll balik. Down below at comment area. So maybe you can look at the pinned comment down there. Okay. Alright, Noraini, Bella, ada tak cara yang cepat nak dapatkan resepi yang terdahulu selain kena scroll dari atas ke bawah? Janganlah malas lah. Okay, hold on. Alright, saya pun sendiri saya faham. Okay, Alah, saya scroll faham. bukan you kena pergi angkat kayu api. Scroll aja lah. Okay, jari je, guna jari je scroll. Okay, hold on tight. Okay, Noraini. Alright, nanti saya akan cuba improve in terms of, kami akan cuba improve in terms of that. Okay, saya faham. Kadang-kadang sebab kita hari ni je dah hari yang ke-66 resepi kita, okay? Alright, nanti kita akan cuba sedaya upaya untuk kita compilekan all the recipes yang kita letak dekat satu tempat. Okay, kita try, okay? Salam Ahmad, salam tengah hari Cik Zaidah. Anda baru masuk lah, masak apa tu? Ya Allah, Saya masak dah siap dah keknya ni. Red velvet cake dengan siap frosting sekali. Ya. Ya, nampak tu cantik ya, dan very nice if you makan sejuk-sejuk. Okay. So jangan lupa tadi Kak Zaidah first kali yang saya buat tadi, saya lupa basahkan dia dengan sirap ya. So the second one tadi saya dah tu, you just put little bit of gula pasir ataupun gula caster, letak air panas, kacau sampai gula tu dissolve, and then you just dab pada you punya cake using spoon pun boleh, using brush pun boleh. Okay, Samsul Riza ada soalan, kenapa kalau buat cake red velvet ada rasa pahit sikit? Yang pahit tu maybe because of vinegar. Yang you pakai apa tadi tu? Yang kata suruh pakai cuka. Ya, reaction dia dengan cocoa powder tu kadang-kadang buat dia pahit. Asyik. No wonder. Yes. Sebab kadang-kadang kita makan red velvet memang ada pahit tu And then another thing yang buat dia pahit also dia punya colouring. The colour that dia guna maybe terlampau banyak colour, that also makes dia punya taste pahit lah ya. Sometimes cocoa powder pun banyak sangat. Ya, itulah.
Okay, Sheila Samad tanya Kak Zaidah apa beza red velvet yang letak cocoa powder? Memang red velvet semua Red velvet memang semua ada cocoa powder. Kalau tidak dia tak dapat colour merah gelap tu. Dia merun. Dia supposed to be colour merun, bukan colour merah menyala tu. Yes. Nak dapatkan colour merun dia kena add brown colour. Yes. So kita add cocoa lah, daripada kita letak pewarna brown, baik kita add cocoa. So that bila kita makan tu ada rasa sedap sikit lah. Okay. Rosida Abdul Mubin dah berat satu kek untuk RM15 berapa ya Kak? Nanti saya timbang sekejap lagi. Okey, nanti kita akan bagi tahu dekat dalam Insta story. Betul Cik Zaidah tak berbaloi lah. Apa tu yang tak berbaloi tu? Rosmawati bacok Kak Zaidah kalau tak ada buttermilk ganti dengan sour cream boleh tak? Sour cream sour lah. Nama pun dah sour. Pakai je yogurt. Yogurt dia tak masam sangat. Sour cream masam. Kadang-kadang kita pergi supermarket kan, kadang-kadang ada yogurt. Tapi yogurt ni, yogurt paling senang cari daripada sour cream. Sour cream yang certain supermarket dia ada. Yogurt ni kadang-kadang kedai mamak pun ada jual. Dia jual yang kecil-kecil tu 250 ke 200 tu. Saya pun tadi besar. Ya. Yogurt senang cari daripada sour cream. Sabtu ada soalan ni. Usually kalau nak pie, cream cheese tak hold. Kenapa ya? Overbeat ke? Dia tak fluffy you follow resipi Kak Zaidah ni. Tak fluffy. You tengok saya buat kan tadi, you follow resipi ni. Maybe resipi you resipi you maybe terlampau banyak cream cheese. Cream cheese memang once you beat dia akan soft, dia akan tak boleh hold dia. You ikut resipi saya tadi, tengok kan saya buat, saya tak ada mengelak-ngelak, tak ada tipu kat sini ya. What I do, apa yang you nampak, yang itulah saya buat ya. Cuma saya tak timbang depan you all. Tapi insya-Allah you just follow, you tengok Kak Zaidah pie, you still can see dia punya design dia. Design dia kalau cream cheese saya cream cheese frosting saya lembik, saya tak boleh pie. Betul. But now you still can see dia punya line design tu, nampak tak tu? Still nampak. So bermakna kita punya cream cheese tidak lembik. Cream cheese frosting kita tidak lembik. Angkat straight lagi Ben, kan berlepuk jatuh Ben. Kita nak tunjuk kita punya cream tidak lembik. Ya, this Okay. is how it looks lah. You boleh nampak lagi dia punya star Nampak? Line dia. Kalau boleh adunan dia lembik, kita buat macam ni, dia dah kembang ya, dia tidak nampak. So you just follow my recipe ni untuk dah dapatkan cream cheese yang cantik macam ni. Ya, cream cheese frosting. Nafia Umar tanya daging rendang kat Johor ada jual tak, dan di mana boleh dibeli kalau di Johor? Buat masa ni kita ada ejen di Johor Bahru, di Bandar Baru Uda, Bakery, Sutera Rasa Cake House. Okay. Jalan Padi 2. Betul. BBU ya. Cuma rendang belum sampai lagi. Rendang belum sampai sebab rendang baru siap semalam. Kita punya label pun sehari 2 ni baru siap. Saya dah buat dulu dah. Label lambat sangat siap. Saya dah siap buat dulu. So for those yang nak beli, boleh datang ke studio Kak Zaidah lah. Sedap tau rendang tu. Okay, sambal crispy pun kat sana stok dah habis ya. Buat masa ni hold on hold on. Nanti bila kita dah restock kat sana, kita akan announce, okay? You kalau siapa nak travel, you just beli rendang and sambal crispy kita. You pergi cek nasi je. Cari nasi ataupun bawa bekal dari sini beras, masak kat sana ke. Nak travel. Lepas tu kalau kita macam nak pergi berkelah ke apa ke, dia dah ready to eat. Tak payah nak panas-panaskan. Okay, ada suggestion ni Puan Zaidah. Nanti share buat Swiss roll atau Benji roll boleh tak sis? Rosida tanya. Okay, boleh letak suggestion dekat situ, kita tengok. InsyaAllah kita dah start baking dah ni. Noli Abdul Rahman pernah belajar kek ni lama dulu tapi tak pernah buat sendiri. Maybe boleh cuba resipi kalau cubalah, saya punya resipi simple je. Simple, very very simple ya. Yang bahan yang susah nak dapat, saya tukar tu bahan yang senang nak dapat. Nora Sikin kata untung Bel hari-hari dapat makan sedap. Masya Allah. Yang ini dia tak boleh makan. Minta maaf saya ya. Minta maaf ya. Okay. Ina Fendi, frosting tu kalau cream cheese saja tanpa butter, okey ke Kak Zaidah? Kalau you pakai cream cheese saja untuk nak makan, boleh lah. Tapi kalau untuk orang nak bawa ke sana kemari, takut dia cepat lembik. Cream cheese supposed to be dia kena duduk di dalam chiller all the time.
Okay, that's the tip. Anyway, Instagram kita ada 39 second, 35 seconds remaining. Later nanti kita akan live balik. Okay, hold on tight. Kejap. Ada soalan tak? Regarding cheese. Ada resepi cheese frosting. Okay, nanti kita akan letak full recipe. Okay, kita akan post kejap lagi. Okay. Tengok masih cantik lagi frosting dia. Okay, ada yang tanya brand apa yang sesuai colouring, okay, untuk kek. Hold on, dah nak habis dan dia dekat Instagram. Kejap lagi kita live balik dan kita akan jawab soalan you, okay. Hold on tight, okay. Make Fasi. Okay, dia tanya pasal colouring. Okay, hold on kita akan live balik sekejap. Dekat Instagram kita dah habis 1 jam dah, okay. Hold on tight. Okay, mungkin ada rakan-rakan di Facebook pun mungkin ada soalan yang sama tentang colouring sebab red velvet ni kadang-kadang kita selalu tengok red velvet ni too red the colour, maybe because the colour is different too lah. strong. Dia macam ni So what brand is the best brand? Make Fasi tadi tanya. Dia colouring ni dia kalau kita nak berniaga ataupun kalau kita nak buat kek lain pada fondant kita guna colour yang biasa tu, yang biasa jual di bakery. You tak payahlah pakai Emery colour ke Wilton ke kalau itu yang available, that's one, itu semua mahal. Itu satu botol pun dah ada yang berbelas ringgit, ada yang RM10. Takkan you nak buat red velvet macam gini, you nak pakai colour tu. Is it oil, gel or any colour? Untuk buat kek tak ada masalah sebab kita bukan beat. Dia yang tak boleh beat macam oil base. Dia tak boleh beat kalau ada telur. Kalau telur you beat, tu yang telur you tak nak naik. Kalau yang ada overlap, kek yang guna overlap, kalau dia water base dia boleh naik. But oil base dia tak boleh. So ada you kena faham tu. Tapi kalau you setakat nak buat normal cake macam ni, you just buy colouring yang dekat bakery. Yang itu dia colouring biasa, dia apa? Biasa. Base? Dia water base. You boleh guna that kind of colour, tak ada masalah. Cuma kalau you nak pakai Emery colour tu semua boleh. Cuma Emery colour dia very thick. Dia pekat sangat. Dia nak mix together dengan butter tu nanti pun akan makan masa. So kalau you beli aja yang dah siap-siap bakery. Dia memang dah siap semua So that's a tip for you right there. Okay. Kalau you pakai kek yang guna overlap lagi senang, dia boleh pakai aja water base colour tu, dia memang naik. Okay. Sebab dia memang strong lah to hold benda-benda macam itulah Lily Syuhada tanya bakar suhu berapa tu Kak Zaidah kek? It depends on your oven. Kak Zaidah ada sebut tadi 160, 170 hingga 180. Saya cakap 180 nanti oven you kalau yang panas atas dia akan jadi brown. Maybe kalau tu you can try 160 Kadang-kadang ada oven 160, 70, 80 lembab So kena tengok. Kadang-kadang suhu dia sama. Cuma oven yang kita guna tu. Nolia Abdul Rahman kata Kelly kalau red velvet yang saya belajar dulu pakai cuka Heinz. Kalau Kak Zaidah guna yogurt okay, because kita punya resipi memang senang, different okay, tak sama. Saya pun ada a few recipes. Ada yang pakai vinegar, ada yang pakai ada tapi juga banyak yang pakai vinegar lah tapi saya prefer pakai yogurt. Yogurt ni dia ada slightly masam sikit. Samalah. Dan dia creamy. Buttermilk saya nak ajar pakai buttermilk, takut orang nak cari buttermilk tu tak jumpa. Buttermilk ni macam baru tau. Baru ada jual. Kalau you nak kena pergi, maybe Bake with Tian ada tapi some bakery yang macam dekat-dekat jauh sikit daripada Kuala Lumpur ni macam susah nak cari. Sebab tu saya pakai yogurt. Yogurt kadang-kadang supermarket kecil-kecil pun ada jual Okay, Kak Zaidah buatlah kek gula hangus. InsyaAllah, semalam pun dah ada request. Tunggu insyaAllah saya akan ajar kek gula hangus. Okay, Radia Ali tanya boleh guna lemon juice tak untuk dapat masam? You dah pakai yogurt tak payahlah. Nanti kalau you nak pakai lemon juice, sebab yogurt Kak Zaidah tadi is 250 banyak. And dia punya texture is pekat. Kalau you nak tukar tu lemon juice macam mana? You just use saya tak guna apa-apa pun tadi Saya tak guna lemon juice, tak ada apa wine pula. Lain je Kak Zaidah. Red velvet terus kat wine.
Okay. Because sorry. kalau non Muslim memang dia akan Memang letak dia ram akan sikit letak. Kalau non-Muslim dia akan letak. Buat apa dia nak makan flat tak ada rasa? So jadi okay, tapi yang ini adalah resipi untuk kita, alhamdulillah, halal toiban. Okay, Nur Azlin Nayun, thank you Bella, you are most welcome. I love red velvet cake, thanks for sharing chef. Thank you so much. Same goes to you lah ya. Okay, Nurlia Abdul Rahman tanya, berapa harga sebekas tu kalau hendak jual? Kak Zaida jual 15. Besar ni 15. Ini memang standard lah harga dia. Kalau you slice kan dia tu satu slice ada yang tengok jugalah ya. Some bakery dia jual 15, 16, ada bakery dia jual 12. It depends lah. Depends on your sewa. Okay. Alright. Continue. Kalau you sewa 7, 8,000, 10,000, 12,000, takkan you nak jual RM15 ni. Kan paling tak dia akan jual 35 kalau macam ni. Okay, that's here is an interesting question Kak Zaida. Okay, yes. Hartini tanya, Kak Zaida, kalau nak replace pewarna dengan original pewarna dari ubi beetroot, beet merah, macam mana caranya ya? Which beetroot tu memang that is the original recipe lah, for red velvet. Betul dia memang. Beetroot tu so kalau jadi kita macam minum mana? pun Kalau kita lidah pergi toilet pun kita terperanjat ya, tengok urine kita colour pink ya. Beetroot tu kalau kita betul, this is a beetroot punya colour. Okay. Ya. Kalau you mix dia dengan buah lain, dia tak jadi. Tapi kalau you minum saja beetroot saja, you dia punya ada urine kesan, akan ada apa warna merah-merah sikit. You jangan terperanjat kalau you minum just beetroot. Okay, to Back to the cake. Boleh juga. Cuma beetroot ni dia air tau. Dia air, dia tak macam colouring. Colouring dia pekat sikit. So kalau you nak guna, you nak cuba boleh lah. Cuma saya takut nanti air tu, amount of air yang you nak dapatkan colour red velvet, maybe you guna half a cup ke, dia punya texture dah basah ni. Kita guna colouring dalam 1 sudu makan atau 1,5, 2 sudu makan. Ya. Sedangkan kalau you guna beetroot punya colour, kalau 1 sudu makan tak dapat. You tak dapat that red. Maybe you kena pakai dalam setengah cawan ke macam tu baru dapat merah tu. Tapi nanti dia punya content of water dalam mixture cake you dah lebih. Tapi kalau you nak cuba boleh lah. Saya tak pernah cuba pula ya. Cuma kefahaman saya is like that lah. Sebab beetroot kan dia air kan. Dia jadi dia terlampau berair. Nak dapatkan dia 1 sudu makan to get this colour rasa tak dapat. Kalau you guna colouring yang dah beli tu 1 sudu tu, so you kena add more to get the colour. Sebab red velvet memang dia kena warna merah. Dia tak boleh soft pink ke, dia tak boleh. Dia kena memang merah betul. Tu namanya red velvet. Kan? Okay, harapnya sis boleh jugalah kalau you nak cuba. It's good actually kan. Because dia azali dia kita tak takut lah sebab dia tak ada mix apa-apa kan. Okay, kiranya orang panggil apa? Ialah asli natural sauce ya. Yes. Itu yang seeloknya. Cuma Kak Zaida tambah sikit tadi, kalau you minum jangan terperanjat. Sebab saya memang minum beetroot tu ya. Okay, so Hartini Saidin, harapnya you ada di sini lagi masih di sini dan harapnya dapat penjelasan. Thank you so much for your question. Your question is very interesting. Okay, thank you. Alright. Sebut apa tu Kak Zaida? Oh, kita punya ni breadcrumbs. Cake crumbs kita ya, cake crumbs. Breadcrumbs. Cake crumbs ya, kita tadi kalau kita bakar cake kan dia ada sikit lah atas tu. So you cut off yang membuncit sikit tu, you potong sikit dan you patah-patahkan dia, letakkan di loyang, you bakar di oven. Ya, belum lagi. Ya, you bakar di oven until dia jadi macam rangup. Yang you rasa dia boleh patah-patah, and then bila dia sejuk you just tumbuk ataupun you kisar, nanti dia jadi macam ni. Kita panggil ni cake crumbs. Ya, bukan red velvet sajalah, apa-apa cake you boleh buat ni ya. Betul. Untuk jadikan dia cake crumbs. Betul. Dan you can simpan dalam airtight container lah. Okay, lepas tu tambah je makan dengan aiskrim pun sedap. Sedap ni ya, you boleh tabur dia. Nak buat pies ke apa, you letak dalam pie pun sedap ni. Okay, JK kata this is different from the usual red velvet but simple and easy. Alhamdulillah. Okay, buat okay, alright. Dan nanti outcome dia share dengan kita, okay. Fatimah Abdullah, piping bag sedia ada ke jual hujungnya
Friday bag tak. Kalau dah beli bag yang dah siap je, you pergi kat bakery ada jual yang macam ni, murah je. Tak payahlah letak yang dia punya apa tu. Saya senang aja, saya buat kerja sebenarnya cepat. Simple. Ya. Just put macam gini, potong, letak aja any nozzle you like. Ya. Okay, ada lagi ke soalan daripada rakan-rakan Instagram? Nampaknya tak ada buat masa ni. Kalau ada boleh letak okay. Kak Saida, ajarlah macam mana nak buat frosting cake. Baru masuk dah habis sayang. Okay. Tak, kita baru masuk ke delicacies for you. Okay, nanti frosting kita cake you kena masuk kelas. Okay, alright. Kita akan okay, mungkin frosting the whole cake lah. Frosting the whole cake. Hold on tight, okay. Nanti lepas ni mana nak tahu, kita akan ada cake lagi, nanti kita akan frost cake. Kita tak tahu lagi, nanti kita akan design cake ke. Kita tukarlah sikit ada cake yang kita guna ni, ada cake kita guna method frosting Noraini, bestnya kalau ada tangan macam si Zaidah, pandai serba-serbi masakan. Congrats, thank you for all the ilmu you give us. Alhamdulillah. Sama-sama thank kita. Thank you so much. Amin. Okay, Fidamin kata, wow, meleleh Ailio tengok Kak Zaidah letak cream cheese. Yummy, alahai kalau dekat terus beli. Jadi Bella, nak buat lambat pula ni. Dah siap, just terus makan je. Kan? Ini boleh terus simpan terus dalam fridge, makan sejuk-sejuk sedap ya. Ada lagi? Alright, okay. Okay, Nur Ashira, macam mana nak dapatkan resepi yang dekat pin tu? Macam mana tu? Okay, you Isaida, I think you boleh copy paste. If I'm not mistaken. Kalau tak boleh, then you have to ni lah, kena salin balik. Okay, later nanti saya akan buat another posting, dan posting tu punya caption saya akan letak full recipe, okay, untuk cake red velvet hari ni, okay? Alright, hold on tight. JK tanya air apa tu? Sorry termiss. Okay, air apa yang kita nak buatkan kek tu moist tadi Kak Zaidah? Kita panggil sugar syrup. Sugar syrup ya. Okay, biasanya dia sugar dengan air sahaja. Sugar dengan dengan air. Itu saja. Ya. Untuk kita basah, tak payah banyak sangatlah gula. Kita just nak bagi dia basah aja kek tu. Sebab kek ni memang kena duduk di dalam fridge. Ya, so bila dia tu terlalu lama dalam fridge, dia akan jadi kering. Ya, so bila kita basahkan dia tu is to get dia moist lah. Okay, Ani Nurul Azman nak tanya kalau nak buat lepas untuk kek tu, boleh lapiskan guna frosting cream ni tak? Okay, filling. Kena sandwich ya. Normally kalau you buat yang kek sebiji, memang kita kena sandwich dia dengan cream ya. So what you do is you guna the same cream cheese lah, frosting ni untuk kita sandwich dia, lepas tu baru kita frosting the whole thing. Pun boleh juga. Ya. Okay. Cuma Kak Zaidah tak tunjuk you buat itu sebab saya ada a few more cakes yang saya nak tunjukkan. Ya. Yang ini saya tunjukkan macam ni. Nanti bila saya buat kek lain pun saya tunjukkan kek sebiji, kita sandwichkan dan kita frosting the whole thing. Jadi taklah boring you tengok. Kan? Kita insyaAllah panjang umur, panjang jodoh kita masih sihat tubuh badan, insyaAllah kita akan teruskan macam mana kita nak cream cake ya, ataupun frosting cake yang simple cake lah ya. Okay, Nur Asma Majid tanya kalau guna buttermilk berapa sukatannya? Sama-sama. Buttermilk pun dia lebih kurang pekat dia, sama aja. Fatimah Zara, salam, boleh tak resepi ni untuk buat kek tapak kuda velvet? Tapak kuda velvet. Macam mana tu? Kek tapak kuda velvet tu. Mungkin boleh roll. I see, yes. Tapak kuda velvet tu roll. Tak boleh, resepi ni tak boleh buat roll ya. Sebab nanti dia berat dia patah. Yang tapak kuda tu lain ya. Tapak kuda tu ni Swiss roll, tak kisahlah tapak kuda ke apa ke, adonan dia is more to sponge. Ya, sebab itu dia boleh dilipat. Ada soalan daripada Fidamin, Kak Zaidah, biasanya kalau nak bakar kek kita letakkan loyang di rak tengah atau bawah sekali, mana lebih baik? Tengah ya. So tengah. Dia tidak dekat sangat dengan api bawah dan tidak dekat sangat dengan api atas. Just nice. Dia dapat panas dari bawah dan panas dari atas. Lili Syuhada, Kak Zaidah, ada resepi bahulu tak? Saya buat tak pernah menjadi. Sabar ya. Saya ada, dulu saya pun berniaga bahulu, tapi resepinya saya pun nak kena cari ni. Sebab ramai juga hari tu ada orang request sebab dah ada tu kan. Dah tengok kita ada apa dulu kan. Saya berniaga bahulu ni, masa dia jual baru, saya berniaga bahulu, bergetin-getin saya jual ya. Cuma now I have to
korek balik my khazanah kata orang kat Akib Negara. Okay, ada yang tanya Kak Zaida, boleh tak kurangkan gula sebab tak suka makan manis? Boleh lah, jangan terlalu banyak ya. Just a little bit. Macam tadi kita guna berapa, saya pun dah lupa tadi. I think berapa ratus gram tadi. Maybe you can less about 50 grams itu, but not too much. Nanti dia punya texture tak sama. Akan lain. Akan lain. Gula ni kadang-kadang buatkan kek you moist juga tau. Ya. Okay, JK, too much cocoa powder can harden the cake texture. Is that true? Too much? Too much cocoa powder. Yes. Too much Sebab dia cocoa ada powder. minyak ya dalam koko tu. So you be careful. Okay. Ikut sukatan dia lah. Kalau you buat chocolate cake, kalau dia kata banyak tu, you just follow. Kalau macam tadi 15 gram, jangan add more. If you add more, nanti dia akan pahit. Sebab kita ada colouring, extra colouring dalam kita punya red velvet. So don't put more, macam saya tadi 15 gram you janganlah tambah-tambah sampai 20-30 gram. Nanti tu yang jadi pahit sebab kita ada extra colour. Colour dia tak sama macam kek lain ya. Dia punya colour is like double atau triple from normal cake. So nanti dia punya combination colour tu dengan cocoa powder tu nanti dia akan pahitkan your cake. So you kena ikut je lah resipi tu. Okay. Jangan extra kan ya. Okay, Zabania Zabah, cream cheese brand apa yang sedap? Kraft. Saya suka Kraft Philadelphia. Philadelphia. Terpulang lah ya, terpulang ya. Tapi ikut masing-masing. Resepi cream cheese banyak dah sekarang ya di pasaran. Kalau zaman saya dulu tak ada banyak choice ya. Now you have a lot ya, banyak sangat choice. So terpulang. So Cuma tengoklah you kena kepada pandai, you kena tahu. Cream cheese untuk frosting ataupun untuk topping, cream cheese untuk bake. You kena tahu. You tak boleh main bake sembarang ya. Normally kalau you bake, kita guna yang jenis cream cheese yang hard. Macam yang blok-blok tu. Yang jual blok. Kejap ya, yang blok-blok tu yang itu untuk yang keras lah. Yang itu untuk bake. You buat any cheesecake yang for baking, you guna yang blok-blok cheese. Yang macam lembut-lembut tu for frosting. Ya. Tak percaya cakap Kak Zaida, you cuba tukar. Kalau you biasa pakai, katalah you pakai Datura, you buat bake cheesecake, any bake cheesecake, bake cheese tart or whatever, cuba you tukar to Anchor, you tengok resultnya. Tak sama. Texture tak sama. Ya, dia lebih bila kita bakar, dia need cheese yang keras to hold. Kalau cheese yang lembut-lembut tu, kalau you bakar, dia akan jadi mungkin sing sikit, dia akan terlampau lembut. Ya. Okay, kita ada customer dah dekat sini nak beli red velvet kita. Jadi alamatnya daripada 2 biji ini, Jadi sebiji kena aja. jadi sebiji lah. Minta maaf kena tolak satu. Tolak satu ya. Tolak satu. Okay, dari customer. Thank you so much. Okay. Sebab live ni jadi orang datang. Dah ada orang datang dah. Okay, boleh visit siapa yang dekat area Puchong, boleh datang ya. Di mana ni Kak Zaida? Kak Zaida di Taman Putra Berdana. Ya, boleh wait saja Simply Sugar Baking Studio, dia hantarlah depan pintu. Ya, depan pintu Kak Zaida ya. Okay. Ada orang nak beli kek dah ya. Biar Thank dia you so datang dari much. jauh tu. Thank you so much. Ada yang bertanya ni, Farida Yes. Muhammad Aris nak tanya macam mana nak tahu kek ada guna ram. Okay, kalau isu Dia ada macam bau. tu, Kalau dia ada bau ya, dia ada macam bau manis ekstra. Dia macam manis dia leting. manis masam. Manis leting. Manis dia lain pesen ya. Okay, lagi satu, kalau macam contoh ada rasa was-was ataupun bila untuk nak buat pembelian ke apa ke, boleh tanya sahaja. Tanya je. Ada ram ke dekat dalam dekat kek dalam. ni. Okay, kalau bukan ram pun tanya general so alcohol lah. be careful lah when Okay. you nak makan. Sebab for those yang boleh makan, kita ni memang tak boleh kan. For those yang boleh makan, kalau dia kek dia tak letak benda-benda tu, dia rasa flat. Pada dia, pada kita dah sedap, tapi pada dia rasa flat, tak ada rasa apa. Ya, sebab itu dia basahkan kek tu dengan quiche ya, dengan kirsch, dengan ram ya, dengan apa-apalah dia punya brandy whatever lah ya. Tapi itulah kalau kita jual dengan dia kek yang plain, jadi dia tak boleh makan. Pada dia tak ada rasa apa. Flat. Flat. Okay.
Alright. So pada kita dah sedap dah ni. Sedap sangat dah ni. Yeah. Okay, jadi because the original recipe of red velvet with beetroot tu memang the super Tapi Kak original Zaida sambil-sambil I bercakap ni, kepala saya pun berjalan juga. Mungkin you boleh perah air beetroot tu, you masak dia. Ya, you masak dia sampai dia pekat. Sampai kering air. Sampai dia daripada katalah you perah dia satu cawan. You masakkan dia hingga you dapat dalam suku cawan tu. Mungkin boleh jugalah. You buat your own colour kan? Why not? Okay. Jangan Razia takut lah Hassan kan kata nak to makan get the colour. best outcome of the cake, just follow the recipe and Chef Zaida's instructions. Okay. Sebab bukan apa bila kita bagi resipi tu, because resipi lain-lain, jadi Lain-lain kita, saya ada takut. banyak juga resipi velvet, bukan ni aja. Saya ada few. Okay, Ya, so kalau lain you nak buat resipi, cupcake lain, outcome dia ya. lain. You nak buat red velvet cupcake dah lain. Bukan resipi ni kalau you buat cupcake dia berat. Cupcake dia kena lighter. Red velvet dia kena light sikit. Then baru dia cantik. Sebab ada kek yang you boleh potong, ada kek yang you just put dalam macam kita nak buat cupcake, dia kena soft. Tak payahlah keras. Kalau red velvet yang untuk dipotong, dia tak boleh lembut. Tak boleh terlalu spongy. Sebab bila you nak ini ilmu kek ni kadang-kadang Panjang kalau pula. cerita sampai besok tak habis ya. Sebab bila you buat sesuatu, bila you bake cakes, you kena tahu tau. Bukan simply bake. Ya, you kena tahu. For you to cut cake, kalau frosting dia dah lembik, macam mana you nak stack dia? Ya. So you must get frosting yang keras. Walaupun frosting tu you put dalam chiller bagai berapa jam dia keras, kita kena ingat weather kita dekat luar, kita bukan duduk country yang sejuk. Ya, dekat luar tu pun semangat keluar je, peluh pun dah meleleh kat dalam dalam tudung ni. So you kena bayangkan kalau frosting you lembik. So you must make sure that frosting tu keras. Another thing, kalau katalah frosting kita tu lembut sangat, jangan pakai cake yang heavy. Rich cake, you kena pakai cake yang more to sponge. Dia light. So that when you stack dia, in between tu yang you sandwichkan dia tu tidaklah seksa sangat dia. Kalau you guna cake yang rich, you hempap dia dengan frosting yang lembik, what will happen kalau you dudukkan dia dalam kereta? Kesian dia ya. Menangis dia terempak ya. So you kadang-kadang kita kena guna logik akal kita lah ya. Bukan setakat you bake aja then you, sebab tu Kak Zara guna benda-benda macam ni. This is quite rich. Ya, sebab kita ada apa tadi tu Allah lupa pula tadi. Kita ada yogurt. Yogurt tadi 250, quite heavy. Very heavy. So when you do cake macam gini, you pakai that thing, ni pun dah berat ya. So you tak risau sebab apa, you dah ada container macam ni, and then kalau you slicekan dia jadi. Tetapi dia berat. Nanti frosting in between tu nanti. Dia akan beralih. Itu yang kadang-kadang you beli cake orang yang slice, potong tu, when you simpan dalam box, you balik sampai ke rumah, dia beralih, dia slip. Itu because cake dia berat. Cake dia very rich, dia punya frosting lembik. Itu je beza dia. Kalau you guna sponge, dia tidak akan beralih ya, sebab sponge tu dia macam meresap. Dia whole. Itu perbezaan dia lah. Sebab tu saya guna ini. Ya. Sambil-sambil tu kita boleh jengah cake kita apa jadi. Ya. Nur Azli Naim kata, will you repost the Yeah. video? Yes, I will share this video and inshallah it will stay on a page. InsyaAllah forever, as long as the viewers from Facebook, they help us to keep on sharing the video so that it always stays, it can stay on our page. Okay. Dia ada bobo cerita-cerita. Okay, kita dah masak sebenarnya, tengoklah dah terlebih dalam 10 minit. Shock sangat cerita tu lah. Itulah, saya pun dah signal. Kalau saya cerita pasal kek, sampai besok pun tak settle ya. Sebab saya buat kek ni, saya memang dah bertahun-tahun buat kek. Bila saya nak bercakap pasal kek tu, I will talk until saya lupa kek saya dah overcook. So this is the result of overcook, okay? Tapi bagus juga, nampak. Jadi kalau next time you buat, this is overcook.
Dia terlebih about 7 minutes like that lah ya. 5 to 7 minutes ya. So you have to be really careful. Kak Zaida pun tadi timer dia I tak tengok, saya turun letak aja tadi timer dia. Anggrek 65, kuih Kak Zaida semua dah habis. Frasnya anak datang jauh nak beli, saya dapat red velvet jadilah. Oh ya ke, anak you ke, customer di luar tu minta maaf banyak-banyak. Memang kita stok kita keluar habis, kita letak habis, kita letak habis. Ataupun habis. Minta maaf banyak-banyak ya. Okey, insya-Allah kita akan upkan lagi kita punya production. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sangat overwhelming support daripada you all. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Ni dah terbig lebih I think about 7 minutes lebih. Ya, so dia sink a bit tapi tak apalah. Tak apa, dia tidak ada apa kata orang tu, cuma atas pun nanti kita akan potong kan. Ya, so this is the one yang kita baru tunjuk you tadi. Ni rupanya lah. Tu Kak Zara kata different oven, different ya. Saya belum Familiar. Belum familiar sangat dengan oven ni. Dia pun macam Hello, belum gag lagi. Baru hello baru. Oven dia baru beli kan. Okay, so now kita dah siap dengan kita punya cake today. Okay, so insyaAllah ni berapa dah ni? Kedua. Okay, alright. Dia kata ada yang Syahinas, oil base colouring tak boleh naik. Tak boleh. Oil base tak boleh naik kalau you beat ada telur. Kalau you beat dengan butter dia boleh. Butter, gula, you put the oil base tak ada masalah. But if you beat cake yang with telur, you don't put oil base colouring vanilla pun you kena be careful ya. Vanilla pun sometimes some vanilla dia ada oil. Ya, so sebab tu kita buat cake vanilla kita akan put last kali where kita dah put tepung. You guys are so lucky to stick around yang siapa still stick around, yang still tune in. Kadang-kadang ada orang dia dapat banyak tips aja lepas tu tak jadi. Ya, bukan resipi tu betul. Cara penyediaan you. You kena tahu tu vanilla kadang-kadang dia ada oil. Some vanilla dia ada oil, especially vanilla yang mahal. Dia ada oil, dia bukan air. Yang air tu yang you picit dia keluar laju tu. Kalau yang macam ni semua dia ada little bit oil. So kita tak boleh letak ni waktu kita pukul telur. Kita takut telur tak jadi. So kita play safe, vanilla kita put last sekali. There you go. There's your tip. JK kata Chef Zaida, that's good tip for the colouring and type of cake mixture. Thank you. Okay. Dah? Ada banyak lagi soalan ni. Okey, ada yang tanya, Sharifah tanya berapa minit putar krim tu? Sampai dia putar krim ni pun satu juga. Apa-apa yang you putar, you tak boleh cakap juga 80 minit. You tengok your mixer you, beater you macam mana, your balloon whisk how big. Kalau balloon whisk you 4 aja tu lambatlah sikit. Kalau balloon whisk you banyak dia punya wire tu cepatlah. Kalau you lagi rapat, lagi cepat. Okey, ada lagi soalan sampai ni dia kat pekat. saya. If nak letak dalam bekas cupcakes, kena adjust suhu oven tak? Fitriah tanya. Kalau cupcakes, saya tak recommend for this recipe. Ni recipe ni berat. Ya, cupcake dia lagi lembut. Kalau you nak cuba boleh lah. Kalau you nak cuba boleh. Cuma dia berat. This one is meant untuk berat. Sebab kita punya apa tadi tu, susahnya nak sebut, yogurt kita quite banyak ya, 250 grams. Dia berat. So kalau you buat cupcake, dia normally cupcake ni dia ringan. Dia jenis light. Ya. Alright. Nanti saya bagilah resepi, nanti saya buat. Kalau red velvet. Suhu macam mana tu Kak Zaida? Suhu cupcake 160 gitulah, jangan panas sangat. Nanti dia shrink ya. Umi Kamal kata Puan Zaida buat buku lah, jual, kita beli lebih senang. InsyaAllah. Okay, siapa ada editor kat sini? Kalau buku, you tak nampak buku saya. You tak dengar suara saya. Kalau macam ni lagi clear ni daripada buku. Buku tak clear you. Buku tak clear. Sekarang ni you tengok saya bercakap lagi very clear. Ada yang bertanyakan nozzle untuk piping tu. Any nozzle. Kalau kat saya, nombor berapa yang Kak Zaida pakai hari ni? Saya pakai yang Indonesia punya, tak ada nombor. Maybe kita boleh tunjuk kot. There's no number here ya. Ini Indonesia punya, tak ada nombor. Ini local made. Okay. Kejap. Saya pakai producer kita kata ada. Mana producer? Ini tak ada ni, ini tak ada number. Where is number. it producer? You can use any number lah, any nozzle yang star. Okay. Yes, alright, nanti kita akan share. Kalau ada nanti kita akan share. Kak Zaida ni saya pakai je apa nozzle yang ada. Ya.
Okay, hold on tight. Yummy, betul, yummy. Hai, dah beri yang senang buat jelakan, senang tak payah nak susah pening-pening kepala. Pelan-pelan, tak apa, kita faham. Ada orang yang nak perlukan pencerahan, insyaAllah kita akan cuba sedaya upaya ya untuk bantu. Okay? Yes, okay. Itu tujuan kita, alright? Whatever I can help, I will help. Rafi Ahmad, saya lebih suka Puan ajar masak lauk atau kuih-kuih Melayu. Saya tak boleh lah Puan, saya ni bukan saya lagi, saya suka tidur je. Aduh, payah tapi tak apa. It's okay. Nanti kita akan keluarkan lagi. Ada juga masak tapi kan untuk Melayu. to be a good cook, you kena tahu semua. You kena pandai buat kek, you kena pandai masak, kan? Barulah super duper orang kata. Okey, nanti Sis Rafiah nanti kita akan masukkan lagi lauk Melayu dan kuih-kuih. Okay? Saya lauk banyak dah saya masak, so saya selang-selang lah sikit ya. Peminat kek pun ramai juga kat luar sana, seramai peminat masak ya, insya-Allah. Sana Arifin kata Syah dah demo yang senang dan mudah dan simplifiedkan resepi, tak payah nak susah-susah lagi. Okey, pelan-pelan okey. Pelan-pelan ya, pelan-pelan kayuh. Pelan-pelan kita kayuh. Hati saya dia kata ada lagi. Thank you Kak Zada atas penerangan ubi bit merah tu. Saya ni cubalah ya. Okey, saya ni cikgu kimia. Rasa berat hati sikit guna pewarna tiruan sebab saya tahu chemical dalam tu. Nanti saya try ya. Thank you tau. Okay, thank you so much. Anyway, since you are a chemist, so nanti tolong bagi tahu outcome kalau cuba ada YouTuber beetroot, kita boleh buatkan pencerahan untuk rakan-rakan yang lain juga. Sebab beetroot ni dia azali. Okay. Dia pun banyak khasiat beetroot ni. Thank you so much. Nanti kita pun akan cuba juga buat dan kita akan bagi pencerahan tentang beetroot untuk red velvet. Thank you so much ya. Thank you so much. Miss Hartini Saidin. Okay. Okay kakak Zaidah, cream cheese tu boleh taruh warna tak? Betul juga. Kadang-kadang ada orang nak letak frosting kan, nak bagi dia cantik. Boleh. Kalau kita pakai colouring, gel base ke ataupun oil base? Water base pun boleh. Water base boleh, oil base pun boleh. Tak ada masalah. Ya, cuma jangan pakai yang emery colour semua tu. Bukan tak boleh pakai yang tu, boleh. You nak mixkan, dia very concentrated tau, dia pekat. So bila you nak mixkan dia, nak beratakan dia, you akan beat dia lama. Maka cream cheese ni you tak boleh beat dia bila dia tak boleh overbeat. Nanti dia akan lembek. Ya. So you just guna colour yang you beli dekat bakery biasa, yang cair tu. Dia cepat apa tu kata orang, dissolve dalam cream. Ataupun dia cepat, susah nak sebut lah, combine dia dalam cream. Apa lagi perkataan? Apa tu kata dah? Entahlah nak explain tu. Bila nak explain dia tu kan, ayat pun dah lupa, words pun dah lupa. Okay, so kalau you letak yang macam emery colour flare, apa lagi brand-brand yang mahal-mahal tu, that one, dia nanti you nak mixkan dia lama. Kita takut kalau kita beat too long, cream cheese ni akan lembek ya. So kita guna yang normal colour je, yang beli dekat tu, ataupun yang cap botol kaca yang kecil-kecil tu, cap bintang, cap apa tu pun boleh. Dia lebih cepat apa tu kata orang, coordinate lah. Okay. Putri Liu KD kata Kak Zada Bella, alhamdulillah senang saya masak nasi ayam penyet, menjadi suka sangat-sangat bila kremes dia menjadi. Thank you Kak pada resepi. You are most welcome. Kremes tu sedap ya. Okay. Okay, ada lagi soalan? Hold on. Okay, ada juga yang baru masuk. Kita buat red velvet. Habis dah. Dah ada orang beli dah Kak Zada red velvet satu ni. Tinggal satu je. Okay, that's a suggestion Kak Zaida. Lepas ni kek carrot pula ya Kak Zaida. Ya, insyaAllah. Carrot cake semua dalam kita punya pertimbangan. Kita ada nanti pandan gula Melaka semua. You bersabar je. Ramai juga bakers kat sini. Fatimah Abdullah, Puan Zaida ajar buat benji roll macam-macam perasa. Itu dia. Hold on benji roll. Ada juga bagaimana nak buat kek sponge Tokyo. Okay, good suggestion sebab kita baking kita baru start baking. So kita akan kita tengok list dulu, nanti kita akan orang yang suka masak kan marah pula. Okay,
Okay, Sherry Alatas ada kelas baking, macam mana nak join? Okay, kita ada kelas minggu depan, again daripada 26 hari bulan hingga 28 hari bulan. 26 hari bulan adalah okay, dengar betul-betul kelas kita ni. 26 hari bulan adalah kelas untuk buat kek lapis. Ada 3 kek lapis resepi yang you akan belajar pada hari Jumaat 26 hari bulan Julai. Itu minggu depan. Apa tu kek lapis dekat Zaida? Kek lapis Betawi, lapis cempedak dan lapis durian. Okay, itu untuk hari Jumaat. Hari selepasnya 27 hari bulan Julai, hari Sabtu kita ada 40th wedding cake. So boleh tengok, visit dekat page kita, what type of 40th wedding cake yang kita akan itu you belajar ajar. Semua. You belajar semua from scratch. Okay. You belajar fondant, you belajar gampis, you belajar sugar paste, apa tu, ganache, macam mana kita nak buat sharp edge. Semua you belajar complete. Okay, nanti datang siapa yang nak, okay? Itu hari Worth Sabtu. Worth coming for that class. Itu hari Sabtu. Hari Ahad kita 28 hari bulan 28 Julai kita ada kelas untuk bunga edible clay. Austin Rose. Okay. Alright, itu untuk classes untuk minggu depan ya. Harapnya you all kalau ada yang interested boleh visit kita punya page dan contact nombor admin, dan kejap lagi nanti saya akan appearkan nombor. Boleh Kak Zaida sebutkan nombor telefon admin? Okey, 012 6683 951. 012 6683 951. Okey. Lebih masa kita ni. Ada yang tanya juga ni, kalau tak ada imaco boleh ganti dengan apa? Manzil tanya. Letak vanila je lah. Ya, kalau tak ada imaco letak vanila. Ya. Tapi dia kurang sedap lah. Sebab red velvet imaco tu memang rasa red velvet. Ya. Zainal Arifin kata kalau nak attend kelas Syah selalunya pagi sampai petang ke? From KLIA to your place jauh ke? I'm from GB. I'm not familiar. Kalau daripada KLIA setengah jam ya. Biasanya student kat Zainal macam tu lah. Dia naik flight pagi, dia terus masuk kelas pukul 10, siap-siap semua kat sini, and then last flight dia ambil. Dia ambil last flight untuk balik lah. Last flight of the day lah. Of the day. Okay. Sebab kadang-kadang classes kita kata lebih kurang macam pukul 6, setengah 7 habis. Tapi kadang-kadang ada extend time, kadang-kadang sampai pukul 9 malam pun ada. Okay. Sebab kita memang ajar sampai habis. Okay. Alright. So siapa yang teringin tu boleh contact ya nombor yang Kak Zaidah mentionkan tadi. Okay, thank you so much. Alright, ada lagi soalan? Saya tengah scroll lagi ni. Ada soalan. Okay, dia kata Rosita, Kak Ita kata tak dapat pergi. Oh ya ke? Tak apa, nanti lepas ni insyaAllah kita akan repeat lagi course ni. Ni baru start ya. Lepas raya ni baru first class next week. Ya, baru first class. Anggrek kata tak sabar nak rasa red velvet tu. Enjoy your red velvet, okay? Thank you so much. Terus dulu ya, baru sedap. Dia terus Kak Anggrek ni dapat terus makan sis Anggrek terus dapat makan hasil live daripada hari ni Tadi thank you so much for your purchase. Thanks so much. Alright. Okay dah, alhamdulillah. Kita dah di hujung. Betul. Thank you so much siapa yang masih tuning in. Alhamdulillah banyak tahu tips. Kita punya banyak tips you dapat ni. Bukan senang daripada Kak Zaida untuk nak dapat tapi tips. yang sebenarnya Kak Zaida kalau cerita pasal kek ni satu hari satu malam pun tak settle ya. Tak habis. Kita tak padan dengan bertahun-tahun dan membuat benda lah ni. Betul. Kita nak cerita colouring pun dan dekat berapa minit dah kita. Tak apalah, nanti ada lagi time kita buat kek, kita boleh sambung lagi ya. Yes. Okay, thank you so much for tuning in. Okay, thank you so much. Kita anyway, alhamdulillah bagus juga hari ni kita dapat baca macam-macam soalan dan kita dapat bagi banyak tips sebab hari ni adalah hari yang terakhir untuk minggu ni kita live. So kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah minggu depan nanti kita akan berjumpa lagi pada hari Isnin. Ada lagi masakan dan jangan marah ya orang yang suka masak. Ada masakan tetap ada setiap minggu. Saya pun suka masak.
tak tahulah Masak apa lawak. benda yang Kak Zaidah nak masak hari Isnin. Macam contoh hari ni dia bagi tahu Bel nak masak ni. Okey, hari Isnin, hari ni I nak masak ni. Okey lah Kak Zaidah, I jalan je. Orang masak ni kan dia ada mood dia. Betul. Kalau tak suka tu you suruh juga buat dia tak mahu. Takut tak jadi nanti resepi kan. Macam mana? Resepi okey. Contohlah resepi dah buat kan, biasalah kita mood bila tak datang susah juga bila masak kan. Nanti tahap Masak apa kita masak. mood kena on, betul tak? Okay, so all the best dapat resepi hari ni. Dah harapnya dapat Boleh cuba, bermanfaat ya? untuk you all semua di luar sana. Okay, ni dia kita punya red velvet untuk hari ni. Okay, Frosting kita masih cantik lagi ya. Anggrek dah dapat dah red velvet ni. Okay, thank you Okay, so much. Enjoy your red velvet. Okay, insyaAllah nanti kita jumpa lagi hari Isnin. Kita chit-chat InsyaAllah lagi. kita jumpa lagi hari Isnin InsyaAllah doakan Kak Zaidah sihat. Kita boleh jumpa lagi dengan resepi-resepi yang lain. Happy dan weekend tips-tips yang lain. Betul. Ada Ya. banyak lagi tips ni Banyak. yang membuku di dada. Yes, banyak. Saya Tunggu pun je saya ada pun nak soalan. simpan-simpan, saya pun tak keluarkan, saya pun tak tahu. You tanya, saya boleh jawab, saya jawab insyaAllah. InsyaAllah. Okay, thank you so much. Okay, Happy jumpa lagi, weekend. insyaAllah. Happy Enjoy your weekend, ya. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bye-bye. semua. Cuba tau. Bye. Jangan tak cuba ni. Sedap. Sama-sama Okay. serentak. Okay. Bye. Dekat taste. Ya, nampak tu.